Hello guys, bersama saya lagi di dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Seperti mana yang kita tahu, bos kau selalu cakap dia tidak tahu, dia tidak ada kuasa, dia ditipu oleh Jolo, dia dipermainkan, dia hanya digunakan dan sebagainya. Yang kita dengar, apabila ini adalah menjadi alasan-alasan yang pertama, menjadi alasan di dalam mahkamah ataupun di luar, kalau bos kau ini ditanya berkaitan dengan case yang sedang dibicarakan ini. Namun hari ini sekali lagi, kenyataan yang saksi yang baru menyatakan bahwa sebenarnya, kalau kita lihat di sana, saksi adalah Ahmad Husni, katanya Najib ada kuasa buat keputusan di dalam 1MDB. So ini adalah kenyataan. So sekali lagi, apa yang bos kau nyatakan di luar sana kononnya dia diperbodohkan, dia memang bodoh katanya, dan juga katanya lagi dia dipermainkan, dia tidak tahu keputusan semua itu bukan keputusan dia. So hari ini Ahmad Husni, seorang saksi lagi menyatakan bahwa Najib ada kuasa untuk buat keputusan di dalam 1MDB. So ini sekali lagi torlonde lagi kita punya bos kau ini. Di mana letaknya muka? Tapi kita tahulah dia ini terlalu tebal mukanya. Sudah ada bukti begini, sudah ada duit masuk secara direct dalam account dia, tapi akhirnya apa yang dia cakap? Saya tidak mencuri uang rakyat katanya. Hari ini ada satu orang walaupun komen di dalam satu konten, dia cakap memang betul lah, karena bos cakap dia tidak mencuri, dia dituduh di atas AMLA. Oh, dia percaya betul, memang kena nasi longkang sudahlah dia ni. Terang-terangan sudah bukti, dia masih cakap kononnya Najib bagi tahu, bosku bagi tahu, dia bukan curi rakyat, mencuri duit rakyat, dia dikenakan pertuduhan di dalam AMLA. Dia begitu yakin lagi dia cakap begitu. Maksudnya mereka ini sudah makan nasi longkang sudah. Apapun yang bos mereka cakap ini dia percaya. Kalau bos dia cakap dia tidak dituduh dia suka makan tai, dia cakap itu juga dia akan cakap kepada, atau dia akan beri komen kepada video-video atau konten-konten yang ada. So mari kita baca berita ini dalam sebelum kita mengakhiri untuk topik kita yang terakhir ini. Dia katakan di sini ini adalah kesaksian daripada saksi ini melalui di mahkamah dalam perbicaraan ini, apakah yang dia nyatakan. Katanya bekas Menteri Keuangan II, Datuk Seri Ahmad Husni Muhammad Hanazlah hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahwa Datuk Seri Najib Tun Razak mempunyai kuasa membuat keputusan dalam 1MDB atau One Malaysian Development Berhad dan bukan beliau. Mempunyai kuasa membuat keputusan dalam 1MDB dan bukan beliau. Apa? Maksudnya di sanalah Najib memang ada kuasa lah untuk buat keputusan. Ahmad Husni 70 berkata dia dapat dilihat apabila bekas Perdana Menteri itu masih meneruskan projek usaha sama 1MDB dengan Petro Saudi International. Walaupun saksi ke-20 pendakwaan itu telah melahirkan atau kebimbangan berhubung projek itu. Dia sudah beritahu dengan inform dengan Najib, kononnya dia merasa tidak yakin dengan projek Petro Saudi ini, tapi Najib teruskan juga. Maksudnya siapa yang ada buat keputusan, bos kau lah yang buat keputusan. Perkara ini dia beritahu pada bos kau pada 2009, katanya saya beritahu Najib bahwa 1MDB tidak boleh ditubuhkan tanpa kajian kau boleh laksanaan yang Najib mengatakan bahwa beliau akan meneruskan penubuhan Serikat Pelaburan itu dan memintanya agar tidak masuk campur. Hebat, memang ada kuasa. Sudah orang nasihatkan supaya jangan buat. Dia cakap jangan masuk campur, kau diam. Saya akan teruskan kata bos kau. Inilah dia. Mari kita teruskan apa yang diberitahu oleh melalui saksi ini. Katanya berhubung projek usaha sama dengan PSI, saya beritahu beliau yang pertama masih belum ada telaga minyak lagi. Bayangkan bagaimana mau bekerja sama dengan syarikat itu, Petro Saudi, yang belum ada telaga minyak lagi. Tapi bos kau pula beria-iya. Sesuatu ada visi di sana, ada macam ada udang. Dia sedang makan udang kali ya. Jika tiada minyak bermakna kita akan hilang pelaburan. 1MDB tidak mempunyai rekod prestasi dalam petroleum. Jadi saya juga memberitahu beliau bahwa 1MDB tidak ada pengalaman dalam bidang cari gali minyak dan sepatutnya diserahkan kepada Petronas. Namun apa yang dia buat, dia teruskan juga. Dan apa yang diberitahu oleh bekas menteri ini, dia katakan, tapi beliau beritahu saya agar tidak campur tangan lagi. Jangan kau campur tangan. Saya akan buat. Siapa bos? Kau ke aku. Mungkin itu
bahasa yang dia pakailah. Itu menunjukkan beliau mempunyai kuasa karena tiada perbincangan. Katanya ketika sesi pemeriksaan semula oleh timbalan pendakwa Raya Kanan, Datuk Sri Gopal Sriram pada perbicaraan Najib berhubung penyelewengan RM2.3 bilion dana 1NDB. Hebat terlebih. Okay, sebelum ini katanya saksi itu memberi keterangan bahwa beliau bertemu dengan Najib di pejabatnya untuk memberitahu bahwa 1NDB tidak boleh ditubuhkan tanpa kajian kebijaksanaan karena tujuan kau boleh laksanaan itu adalah untuk membuat penilaian praktikal terhadap cadangan proyek serta risiko dari segi perniagaan dan keuangan. Namun apa yang berlaku? Najib cakap duduk kau diam-diam. Kau tidak ada, walaupun kau tidak buat apa-apa, kau ada gaji sebagai Menteri Keuangan kedua. Jadi bagus kau duduk diam, jangan campur tangan itu. Jadi tanpa buat kerja, nasihat pun tidak didengari, malah dia suruh jangan campur tangan, walaupun gaji puluhan ribu sebagai Menteri Keuangan. So inilah yang berlaku. Yang membuat keputusan kita tahu siapa, yaitu bos kau. Sriram bertanya kepada saksi, dicadangkan kepada anda bahwa bekas pengurusi 1MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh telah menyifatkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Datuk Sarul Azran Ibrahim Halmi sebagai seorang penjenayah. Adakah anda mengetahui Sarul mendapat arahan daripada siapa? Ini soalan daripada pendakwa raya. Saksi menjawab daripada Najib Tun Razak. Daripada Najib Tun Razak ya guys, bukan daripada siapa. Okay? Sriram menjawab lagi, Najib Tun Razak, maksud anda tertuduh? Ya katanya. Jadi memang benarlah saksi itu menambah beliau tidak mengetahui sama ada Sazrul Azral pernah menerima imbuhan lain sebagai pekerja selain daripada gajinya. Sriram semalam semasa pemeriksaan balas anda ditanya mengenai Petronas. Anda diberitahu bahwa PM mempunyai monopoli terhadap perniagaan itu atau Petronas. Apakah perniagaan utama Petronas? Jawapan Ahmad Husni, ia berkaitan dengan petroleum, bukan sahaja di seluruh negara tapi juga pelaburan antarabangsa dalam sektor itu. Soalan seterusnya Sriram, dalam kes 1NDB adakah ia ada kaitan dengan sumber asli? Ahmad Husni menjawab tidak sama sekali. Macam mana mereka menubuhkan 1NDB walaupun tidak tahu, tidak ada kepekaran dalam dari segi petro ini, ataupun dia ditubuhkan untuk apa sebenarnya? Kononnya untuk pertumbuhan negara, untuk apa dan sebagainya. Namun kita boleh lihat di sini penubuhan 1NDB ini hanya penubuhan di atas kertas. Tidak ada kertas kerja, tidak ada kerja, tidak ada bisnis dan sebagainya. Namun apa yang berlaku adalah duit itu berpusing di sana dan di sini. Akhirnya kita boleh lihat duit itu kembali kepada akaun bos kau secara direct. Dan akhirnya hari ini sedang dalam perbicaraan. Kita tahu apa yang berlaku seterusnya. Ini memang sesuatu yang mengejutkan, dan saya percaya apa yang dinyatakan oleh saksi ini adalah sesuatu yang benar, sebab di mahkamah mereka telah bersumpah untuk bercakap benar dan tidak menipu. Jadi bayangkan apa yang dikatakan oleh bos kau di luar mahkamah sana, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Masalah dalam 1NDB, penyelewengan dalam 1NDB, uang keluar masuk dalam 1NDB, dia tidak tahu katanya, sebab yang bertanggung jawab adalah Jolo. Dia ditipu oleh Jolo katanya. Jadi saudara dan saudari hari ini, sahabat-sahabat semua di luar sana, kita boleh lihat bahwa apa yang dinyatakan oleh bos kau sebelum ini, bahwa apa yang dia katakan tidak tahu semua itu adalah sesuatu penipuan semata-mata untuk mempertahankan diri. Ini yang berlaku. Sebab hari ini saksi demi saksi, saksi demi saksi kita melihat dan dilondekan bahwa apa yang dinyatakan di dalam mahkamah yang dalam perbicaraan pada hari ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, berbeza atau bertentangan daripada apa yang dinyatakan oleh bos kau ini. Katanya dia tidak tahu, tapi hari ini yang berkuasa untuk menubuhkan, yang berkuasa untuk membuat keputusan adalah bos kau. So, okay guys, sebelum kita mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.